and gentlemen, Roman Star, most popular remix. Milik Maimuna, suka wajah dan gelang Aisyah, suka semua. Milik Maimuna, suka wajah dan gelang aku milik Maimuna, suka wajah dan gelang Aisyah, suka semua. Milik Maimuna, suka wajah dan gelang Saya nak semua yang ada di sini menyanyi bersama dengan Wings, okay? Boleh? Pertama kali kau ku cinta, pertama kali ku dibuka, kini aku menjadi tanda sebuah kubur cinta. Berjalan di dalam hujan, mencari api yang terpadam. Namun sudah sekian lama adalah gelap gulita. Sebagai satu kenangan, ku ciptakan satu taman, wasyidahmu sama sebuah kubur cinta. Ku nyata di sini, tak tercapai bintang di langit. Ku siramkan air mata pada darah cinta sebagai hiasan taman ini. Berbinjak nyata di sini, tak tercapai bintang di langit.
siramkan air mata pada darah cinta sebagai hiasan bersama ini. Wow. Ku berpijak nyata di sini, tak tercapai bintang di langit. Ku siramkan air mata pada darah cinta sebagai hiasan bersama ini. Wow. Masih tahu zaman semua kubur cinta masih tahu zaman semua kubur cinta. Biarkanlah aku di sini menjadi nisan cinta ini. Izinkanlah aku mengenal dirimu, oh sayang. Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami dah bantu seramai berapa dah 1,600 lebih dah untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa produk. Saya nak tanya sekejap, dengar tak suara saya? Siapa sini dengar suara saya? Boleh tak komen suara saya dengar? Terima kasih Acik Ros, Puan Sushira, Puan Nis Abdullah, selamat malam, apa khabar semua? Hai, apa khabar Kak Lin, Puan Ani Suryani, selamat malam semua yang berada dalam Telegram, yang berada dekat dalam mana ni? Facebook page, yang berada dekat dalam kita punya mana ni? Dalam kita punya Telegram voice chat, yang juga berada dalam kita punya TikTok. Kita punya TikTok. Assalamualaikum Kak Ami, apa khabar? So, hari ini saya nak menjawab beberapa soalan yang diberikan kepada saya di dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat. Kan, saya nampak macam tak minat sikit lah dia punya ni. Okay,
Hari ni saya akan share jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang diberikan kepada saya. Saya nak tanya sikit kat sini, dah ready ke dengan jawapan, dah ready ke dengan kita punya sesi hashtag tanya coach pada malam ni? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Untuk yang ada dekat TikTok boleh tak juga share live ni kepada lebih ramai lagi orang supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat kepada lebih ramai lagi dapat manfaat lah kan. Okay, terima kasih kepada komen ready, Puan Sushira komen ready, Puan Aminah pun kata ready, Puan Siti Selina apa khabar yang ada dekat dalam Telegram channel. Okay, semua dah ada dekat sini. Okay, tak apa. Cuba try share. Cuba try tengok share. Okay, so kalau dah ready, saya nak menjawab soalan pertama lah. Boleh tak saya nak jawab soalan pertama? Dan sekiranya ada sebarang soalan yang nak ditanya dekat dalam Facebook page ni, boleh juga tanya. Saya akan jawab juga soalan ni sebanyak mungkin dan yang ada dekat dalam Telegram channel pun boleh bertanya soalan juga pada posting terakhir kita. Posting terakhir kita yang tulis klik link di atas ada jari-jari semua tu kan. So soalan yang saya nak jawab pada malam ini. Okey, terima kasih kepada yang dah bertanya soalan. Okey, dah ready? Alright, so hi semua yang baru join, saya nak menjawab soalan yang pertama dulu yang diberikan kepada saya. Soal yang orang yang pertama sekali bertanya soalan adalah daripada Tuan Manuel Juta Azlan. Dia punya tu adalah hi. Saya pun hi lah balik. So Puan Yeza Love dia pun cakap hi juga, so saya pun hi balik. So itu bukan kira soalan lah, itulah dikira sebagai nak menyapa nama dia. Okay, soalan yang pertama diberikan oleh nama dia adalah Puan Rohana. Ada tak Puan Rohana kat sini? Puan Rohana, ada tak Puan Rohana? Okay. Puan Rohana dia bertanya kepada saya, salam coach, kalau badan dah statik, adakah kita kena tukar meal plan yang baru atau kena gandakan lagi senaman? Senaman apa yang bagus? Okey, dia punya soalan, Puan Rohana punya soalan adalah dia dah dapat meal plan. Okey, dia dah dapat meal plan. Lepas tu pula meal plan itu seolah-olah Puan Hasina meal plan tu pula adalah dia dah follow, lepas tu berat badan dia statik. Kan, siapa kat sini yang pernah dapat meal plan, lepas tu dah follow meal plan, lepas tu berat badan statik? Siapa kat sini yang ada situasi macam tu? Boleh tak komen saya ada situasi macam tu? Sebab kalau ada, inilah jawapan kepada persoalan yang nak ditanya tu. Okay, Puan Rona Ismail ada kat sini, alhamdulillah. Sekejap. Baik. Ya inilah Puan Rohana yang bertanya kepada saya. Okay, jawapan saya macam ni. Dah ready ke? Siapa sini dah ready boleh tak komen dah ready dan boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni. Jawapan kepada Puan Rohana Ismail, Rohana Titanium. Puan Rohana. Saya tak pasti Puan Rohana Ismail ke apa. Okey, line sangkut-sangkut. Line saya memang sangkut-sangkut, kisah dia. Tak begini Jawapan dia, maksud progres dalam berat badan kita adalah bukan setakat pada angka pada penimbangan berat badan sahaja. Dia lebih lagi. Dia merangkumi kepada pertama kita punya inch loss. Dia juga merangkumi kepada kita punya tahap tenaga dalam badan. Dia juga merangkumi kepada kita punya inch loss, tenaga, kita punya rasa mood. Mood. 3 benda ni, berat badan, berat badan, kita punya inch loss, kita punya tenaga, kita punya mood. 4 benda ni antara benda yang kita boleh tengok kepada progres kita, bukan sekadar pada berat badan sahaja. Kalau katakan dah follow meal plan, berat badan statik, nombor 1. Kedua, tenaga, energy level macam tak bertambah, tak berkurang. Macam tu, nombor 2. Nombor 3, rasa mood kita sama je, tak ada macam rasa mood macam gembira ke, ataupun rasa happy ke, ataupun rasa macam kurang stres ke. Dan yang keempat sekali, inch loss, kalau katakan tak nampak penyusutan saiz badan, bermaksud kita perlu tukar meal plan. Kita kena tambahkan protein, kita mungkin kena kurangkan karbohidrat, kita mungkin kena tambahkan fat sikit, bergantung, dan juga kita kena tambahkan lagi senaman. Senaman apa yang bagus? Banyak senaman, mana-mana senaman pun tak apa sebenarnya. Tak ada sebarang senaman yang okey ataupun tak okey. Selagi mana kita boleh buat, kita hanya gandakan, kita tambahkan intensity daripada senaman kita pernah buat sebelum ni. Boleh faham tak?
Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Siapa sini faham? Faham tak? Bukan sekadar berat badan sahaja. Hashtag bukan sekadar berat badan. Dia lebih lagi daripada tu. Dia lebih lagi daripada tu. Dia adalah macam mana Dia macam kalau katakan berat badan kita maintain itu tak semestinya kita tak okey. Boleh faham So itu adalah yang pertama. Soalan yang pertama yang ditujukan kepada saya. Right, terima kasih kepada Puan Rohana yang bertanya soalan. Kemudian soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya daripada Kak Lin. Kak Lin Moore. Kak Lin. Oh, Kak Lin. Ada tak lagi Kak Lin Moore? Kak Lin Moore ada tak kat sini? Ada. Okey, faham. Kak Lin bertanya kepada saya, Assalamualaikum Coach. Akak nak tanya kalau makan buah seeloknya berapa biji dalam satu yang kita boleh makan? Akak ni suka makan buah. Kalau rambutan tu berapa biji dalam satu hidangan? Contoh. Okey. Buah tak ada masalah Kak, makan je. Tidak ada masalah makan buah. Boleh makan banyak mana sebab normally macam buah rambutan contohnya, kalori dia rendah. Kalori dia rendah dan tak ada masalah pun kalau kata kita nak makan banyak. So dia macam negligible sebab kata orang putih. So macam sebabkan kalori dia rendah, kita boleh makan banyak mana sekalipun, cumanya jangan makan snack yang macam keripik ke, pendek kata semua makanan yang dalam bentuk whole food, buah contohnya boleh makan. Kalau daripada contohnya buah dijadikan makanan macam goreng pisang contoh, ataupun air rambutan dah dia letak gula dan sebagainya, itu kurang elok lah kita tak ada goreng rambutan so far kan. Goreng rambutan tak ada. Siapa buat tu memang tak tahu lah, memang kreatif dia tahap melampau. Alright, boleh faham Boleh faham TikTokers? Alright, so itu adalah soalan daripada Kak Lin. Ini adalah soalan daripada Puan Moon. Puan Moon ada tak Puan Moon? Puan Moon. Miak Sarawak. Kami. Apa khabar kita? Nama kami nama gila si pergi Sarawak. Lama gila si madah Sarawak. Aduh. Okey, soalan daripada Puan Moon adalah, salam coach, boleh si kami nak tanya dalam satu hari berapa kali perlu minum air suam selain daripada meal plan tu? Jawapan dia adalah berapa banyak air yang kena minum tu dia bergantung. Bergantung kepada macam-macam faktor. Contohnya dia bergantung kepada berat badan kita, apa benda yang kita makan dan minum pada hari tu. Contohnya kalau katakan kita minum kopi, bermaksud kita kena minum air lebih banyak lagi. Kalau kita makan suplemen ataupun makan apa-apa suplemen lah kan, kita kena minum air lagi banyak lagi. Pendek kata, bukan berapa gelas kita kena minum sehari. Kita kena tengok benda lain. Kita kena tengok apa? Kita kena tengok warna urin kita. Itu yang paling tepat, cerah lagi bersuluh. Lagi senang. Warna urin kita macam ni. Contohnya warna urin kita adalah, kalau katakan mana contoh kat sini tak adalah. Contohlah macam kalau katakan warna urin kita warna jernih, itu okey. Kalau warna urin kita warna kuning yang macam pekat macam tu, warna kuning ke oren-orenan, bermaksud kita severely dehydrated. So kita tak nak warna urin kita warna pekat sangat. Kita nak warna urin kita warna jernih. At least pada most of the time lah. Boleh faham tak? Kita tak nak warna urin kita warna kuning. Nampak tak ada gambar ataupun warna yang dekat bawah sebelah kiri kita tu ada gambar macam betul? Emoji kan. Warna urin yang paling tak cantik sekali adalah warna urin yang emoji marah tu. Macam ni saya buat. Ini adalah warna urin yang paling tak cantik sekali kalau kata kita ambil. Kalau warna urin macam ni, yang nampak tak saya ada letak emoji yang warna kuning macam tu. Warna urin macam tu kalau katakan kita ambil suplemen contoh macam vitamin B complex. Nampak tak ada warna emoji tu. Jangan jadi macam ni. Ini namanya bukan urin, ini namanya benda lain. Jangan salah faham. So tekan button love banyak-banyak biar lebih ramai lagi orang nampak apa yang kita buat, sebab kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. Siapa sini faham boleh tak komen faham. Hai Puan Yati. Saya nak sebut nama lah, Puan Yati, Puan Rona Ismail, Puan Mar Bakti, Puan Haslina Samah, faham, Puan Cik Ros, Puan Sushira, Puan Nis Abdullah, apa khabar, Puan Kak Ma Bakti, apa khabar, Puan Aminah, Kak Lin, Puan Rosmawati Ismail.
Siapa dekat sini? Boleh tak komen sikit dah ready? Itulah jawapan kepada soalan Puan Mun. Puan Mun, orang Sarawak. Orang Kitak. Orang Kitak. Okey. Boleh Bang Man? Itu adalah soalan yang diberikan oleh nama dia adalah Kak Mun, Puan Mun. Okey. So far boleh ikut tak? So far boleh faham tak? Laju sangat ke setiap soalan-soalan saya? Faham, terima kasih. Jawapan Kitak tag. Sama-sama. Lama tak cakap bahasa Sarawak, rasa macam nak tergeliat lidah saya rasa. Okey, nampak tak ada macam tulisan daftar webinar Zero to Slim Fit bernilai RM199 secara percuma untuk 100 orang. Komen Z2S untuk dapatkan link pendaftaran dekat dalam inbox masing-masing. So kalau katakan nak join kita punya Zero to Slim Fit pada hari Sabtu ni, pada 7 hari bulan 8 2021, boleh komen Z2S. Okey, komen Z2S untuk dapatkan link pendaftaran sebab kita akan tunjukkan 3 kunci besar macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. So saya nampak ramai yang dah komen ni pernah join kita punya Zero to Slim Fit. So kalau katakan nak join lagi boleh, tapi kita akan bagi kepada 100 pendaftar terawal, terutamanya kepada mereka yang baru first time nak join. Kan? So boleh komen Z2S kalau katakan nak join lah. So next apa? Next soalan seterusnya daripada siapa ni? Daripada Puan Sunati kot. Daripada Kak Su. Kak Su tanya, ada tak Kak Su kat sini? Puan Su Syirah Ismail ada dekat sini. Okay, Alhamdulillah. Dia bertanya, salam coach, apa akan jadi sekiranya kita ambil protein kurang daripada karbohidrat? Contoh protein gold 60 dan karbohidrat 150. Tapi kita ambil protein hanya 34 dan karbo 157. Baik. Inilah soalan yang agak teknikal. Sepatutnya Puan Kak Su ni selalu bertanya saya soalan titanium dekat dalam sini. Dan saya nak jawab juga sebabkan saya faham kepada yang pernah ambil titanium dia akan faham lah benda ni kan. Kalau tak faham juga bermaksud dia kena tengok balik apa yang dia tak belajar betul-betul lagi. So setiap orang ada keperluan tenaga dia yang berbeza-beza. Maksud saya keperluan tenaga saya berbeza dengan keperluan tenaga Kak Lim contohnya, dan juga berbeza dengan keperluan tenaga Puan Marbakti. Kan berbeza. So bila berbeza tu bermaksud apa yang membezakan dia banyak aspek, antaranya berat badan, kita punya aktiviti seharian, kita punya apa lagi? Kita punya macam-macam lah kita punya ni kan, kita punya soalan kita banyaklah dia punya dia punya faktor dia. Sama juga karbohidrat, sama juga dengan protein. Sama. Maksud kalau katakan kita ambil protein kurang, besar kemungkinan recovery proses tu akan berlaku dengan lambat sikit. Maksud recovery tu, let's say bila kita bersenam, kita tak cukup recover, bermaksud kita akan lebih mudah akan rasa macam lambat nak recover daripada masalah. Waalaikumsalam Puan Ju Jatuh berkawan. Dekat sini pula Puan Ju Jatuh dekat dalam Facebook page. Macam tu kita ada. Okay, so apa tadi? So dekat situ kisah dia, bila kita kurang protein, kita punya muscle recovery tu lambat. So bila lambat tu kita mungkin akan rasa macam lenguh tu lama, contohnya kita akan rasa macam tak selesa pergerakan, kita punya rasa sengal-sengal tu masih lagi kurang, especially kalau katakan bersenam. Kalau katakan perbezaan antara protein dengan protein yang sepatutnya kita ambil itu tak banyak beza sangat dengan protein yang kita ambil, yang sepatutnya tak banyaklah beza dia. Sebenarnya itu hanya sekadar macam kita punya benchmark value. Bukannya macam kalau tak ambil, kalau katakan kurang daripada protein 1 gram bermaksud kita akan meninggal. Taklah. Bermaksud lebih kepada macam bila kita ambil protein secukupnya, insyaAllah kita punya recovery proses akan berlaku dengan lebih baik lagi. So, itu yang jawapan dia. Dan kepada soalan yang satu lagi tu pasal karbohidrat, kalau kita ambil lebih karbohidrat tu, contohnya tadi apa Kak Su cerita? Kak Su kena ambil 150 gram karbohidrat tapi ambil 157. So, beza 7 gram dia tak banyak beza sangat. So, tak ada masalah pun. Jangan kalau katakan sepatutnya ambil 150 gram karbohidrat, 150 gram karbohidrat tapi ambil 350 gram karbohidrat. Bermaksud itu akan mudah sangat develop masalah berat badan, terutamanya kalau overall kalori yang sepatutnya kita ambil itu lebih daripada sepatutnya. Boleh faham tak so far? Okay?
It's all about kalori. Kalau katakan kita makan lebih daripada keperluan kalori, insyaAllah berat badan akan naik. Kalau katakan kita ambil dia makanan tak seimbang, karbohidrat lebih daripada sepatutnya, protein kurang daripada sepatutnya. Kalau katakan kalori tu masih lagi di bawah daripada sepatutnya, dia takkan gemuk. Tetapi yang akan ada masalah bila tak stable, mungkin akan dapat masalah bentuk badan pula. Contohnya macam bentuk badan dekat belah bawah tu besar sikit. Contohnya macam dia punya rasa penat tu cepat, penat sikit, tak rasa cerdas, tu yang kita tak nak. That's why keseimbangan makronutrients sangat penting. Yang itu kita ada terangkan dalam Zero to Slim Fit kepada yang dekat TikTok. Kalau katakan nak mendaftar dalam Zero to Slim Fit, boleh pergi ke dalam profil saya dan boleh klik dekat link kat situ, boleh mendaftar Zero to Slim Fit. Masih lagi bawa yang kau team. So Puan Kak Su, boleh je teruskan dengan cara macam sekarang dan observe nombor 1 energy level. Nombor 2, bentuk badan peha. Try dapatkan kuku lilit, pinggang peha pinggul, lengan sekali boleh juga. Yang paling penting sekali adalah kita nak tengok adakah ada sebarang penyusutan inci. Waalaikumsalam Puan Ani, apa khabar? Right, so itu adalah soalan daripada Kak Su. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Sebab kita nak pergi ke soalan seterusnya daripada Acik Ros. Dia bertanya, Assalamualaikum dan selamat malam coach. Malam lagi masa tu jam. Masa tu pukul 5.58 Acik Ros. Kalau pagi sebelum pergi jogging akak minum kopi nanti waktu breakfast akak minum green tea atau teh pun tanpa gula, okey. Ada efek apa tak? Okey. Macam ni macam ni. Kalau kita minum kopi, kat sini clear sikit. Oh ya ke? Baik. Apa tu nama dia? Dekat dalam bila kita minum, okey, ada 2 inch lebih pihak. So, alhamdulillah Kak Tim. So Puan Sushira, nampak tengok sikit, kita highlightkan sikit. ZAS. Ada 2 inch loss. Okey. Sambung semula Bila kita minum kopi, okey, kita akan minum kafein. Bila kita minum green tea pun ada kafein juga. Cumanya kalau digabungkan green tea dengan kopi ni, dia akan menyebabkan kita rasa macam agitated sikit. Tapi dia bergantung, lain orang lain efek dia. Kalau katakan efek dia agitated lah. Kalau tak lah. So Acik Ros dia akan dapat perasan adakah Acik Ros lepas dah minum kopi dan minum green tea pada jam katakan jogging tu pukul 7 pagi lah katakan. Breakfast tu katakan pukul 8, 9 lah katakan. Ada tak lampu sebegitu kan? Dan sebenarnya tidak digalakkan untuk mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi sebab dia akan sedikit sebanyak menambahkan sikit simptom dia punya rasa tak selesa dekat bahagian dada tu. Tapi sendiri boleh rasa kalau katakan tak selesa tu kurang-kurangkanlah Boleh minum kopi dan green tea tapi cuba elakkan daripada minum kopi pada waktu pagi. Saya rasa the best way is minum green tea sebab green tea tu dia akan keluarkan satu hormon yang akan membakar kita punya lemak, especially bila kita nak berjogging dia akan bakar lemak dan lemak tu akan dijadikan sebagai tenaga. Macam best tak? So saya minum green tea lah kot Acik Ros kalau katakan nak berjogging sebelum kita nak pergi sebelum berjogging lah kisah dia. Right? Dan kalau katakan digabungkan antara green tea dengan kopi tu, tengok macam mana kita punya rasa agitation, dia punya palpitation dia. Palpitation tu maksudnya macam jantung kita berdegup kuat ke ataupun tak. Boleh macam kadang-kadang kita punya jantung tu macam nak kena, macam jantung kita sedang buat apa macam sedang menari dalam tu. Okey, boleh faham ke? Hai yang baru join dalam dekat TikTok. Ada Puan Yuzatul je lah kat situ. TikTok saya tak ramai. Sebab saya tak menari. Nanti saya menari mungkin ramai. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Yeza Love 84. Siapa tu Puan Yeza Love Puan Yeza Love ada tak kat sini? Saya tak tahu lah Puan Yeza Love ada tak lagi kat sini. Kalau ada, ini jawapan kepada soalan Puan Yeza Love. Boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak. Hai Kak Ngah, JDT, patutlah jantung macam berdebur laju je. Itulah alkisah dia. Kafein mungkin ada efek pada pengambilan kafein Acik Ros ambil. Tapi tak apa, saya nak jawab soalan daripada Puan Yeza Love
Dia bertanya kepada saya, boleh tolong ajar macam mana nak jaga pemakanan diet? Susah nak jawab soalan ni. Sebab penerangan kepada soalan Puan Yezalov ni, dia tanya kepada saya, boleh tolong ajar macam mana nak jaga pemakanan diet. Okey. Nak berdiet ni jangan ikut-ikut orang dan tidak ada satu penerangan spesifik yang sesuai untuk seorang dalam keadaan saya tak kenal siapakah Puan Yezalov tu. Boleh agak Puan Yezalov ni usia dia 37 tahun mungkin sebabkan tengok 84. Yezalov 84. Itu satu. Yang kedua adalah bila kita nak faham cara pemakanan betul, dia sangat berkait rapat dengan kita punya aktiviti seharian. Kita punya umur, kita punya berat badan sekarang, kita punya ketinggian, kita punya jantina, kita punya tahap kesihatan. Banyak aspek yang patut kita consider. Bukan kita tengok diet sugu-sugu separuh dan follow dan agak-agak menjadi. InsyaAllah menjadi pada peringkat awal tapi lepas tu kita confuse kenapa tak turun-turun dah. So that's why dalam cara kita bukan setakat kita ajar pemakanan yang betul secara long term, kita juga ajar macam mana cara kita boleh create meal plan sendiri. That's why kepada sesiapa yang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh komen Z2S dekat dalam Facebook page Syahik. Untuk yang ada dekat TikTok, boleh pergi dekat bahagian profil saya, boleh daftar dekat situ. Situ saya ada letak link pendaftaran. Boleh komen kat situ, boleh klik link kat situ dan boleh terus mendaftar dalam website kita dalam batakfitness.com/Z2S. Kalau katakan tak dapat masuk tu bermaksud ada besar kemungkinan sebenarnya website tu ada sedikit server down lah. Okey, itu adalah soalan kepada Puan Yezalov. Minta maaf saya tak dapat nak jawab soalan tu dengan lebih terperinci sebabkan penerangan yang panjang yang patut saya spend sikit dan untuk bagi orang faham, dia kenalah sikit macam spend masa lah dengan saya kan, kalau boleh dekat dalam Zero to Slim Fit. So cuba komen Z2S especially kepada yang belum lagi mendaftar. Sebab kalau katakan komen Z2S, contoh Z2S. Okay, komen Z2S. Komen Z2S. Nanti lepas dah komen Z2S tu, nanti akan dapat satu link pendaftaran di dalam webinar Zero to Slim Fit yang bernilai RM199 yang kita berikan secara percuma untuk 100 pendaftar terawal sahaja. So far pendaftaran kita setiap kali kita buat makin lama makin meningkat. So kita takut slot pendaftaran yang 100 tu akan habis cepat. So better kepada yang belum lagi pernah join Zero to Slim Fit, especially kan kalau nak tengok semua tak ada masalah pun sebenarnya, okey je. Cumanya kita bagi peluang kepada yang belum pernah join lagi. Baik, apa nama tadi? So kalau katakan nak tahu macam mana cara nak faham pemakanan diet yang betul, apakah consideration yang patut dibuat, boleh klik dekat boleh komen Z2S, nanti Saka kita akan PM. Right, so seterusnya soalan daripada siapa ni? Soalan daripada, saya nampak ada satu soalan ni daripada Puan Aminah. Okay, Puan Aminah bertanya kepada saya, dah ready tak untuk soalan seterusnya? Kalau dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Soalan dia bertanya kepada saya, Coach, bagaimana saya nak kurus dengan cepat dan kesihatan saya lebih baik kerana saya bekerja 12 jam sehari dan makanan tidak dibenarkan dibawa dari rumah. Wow, ini kerja apa ni Puan Aminah ni? Okey, macam ni. Yes, lain orang lain dia punya struggle dia. Lain orang mungkin dia kerja dia certain hour, tapi bagi saya lah okey. So far bila kita pergi kerja dekat luar, kalau katakan kita kerja yang 12 jam sehari sekalipun, even kalau katakan kerja frontliner, kerja mungkin lebih jam berbanding dengan 12 jam tu, kita makan tak? Kita makan tak? Kita akan makan kan, kita akan diberi peluang untuk makan beberapa jam, mungkin sejam 2 jam untuk kita makan, untuk kita solat dan sebagainya. Sebab kalau katakan tu mungkin kita bukan bekerja kat Malaysia lah. Even saya dekat Australia dulu pun kerja sana dekat 3 tahun dengan 2 tahun lebih, sebenarnya saya diberi peluang untuk solat dan diberi tempat untuk solat, diberi time untuk makan. Bermaksud
kita boleh makan. Persoalan dia dekat sini adalah macam mana kita nak makan makanan yang mengikut kepada kita punya keperluan, meal plan contohnya, okey, contohnya meal plan, dalam keadaan kita berada kat situasi pemilihan makanan tu tak berapa nak ada. That's why saya nak tunjuk daripada beberapa student saya, ada student saya yang pernah follow meal plan dalam keadaan dia makan KFC dan saya cakap okey, dia boleh makan. Kenapa? Sebabkan situasi yang sama, dia kerja, tak banyak tempat dia boleh makan dan dia tak banyak pilihan yang dia ada. So pilihan yang paling terbaik pada ketika itu adalah KFC. Saya tunjuk gambar dia kejap. Nak tunjuk gambar dia kejap. So kepada yang duduk dekat dalam Telegram channel ni, dekat dalam kita punya Telegram channel, tak nampak lah kita punya gambar ni. Tapi untuk yang ada dekat dalam Facebook group je nampak sebab kita tengah buat screen sharing sekarang. Lepas tu pula dekat dalam TikTok memang korang tak nampak jugalah sebabkan kita tak ada juga kat situ. Mana gambar dia Jap. Siapa nak tengok gambar dia? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni ke seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, saya nak share sikit gambar dia semasa dia follow cara kita dan selepas beberapa bulan dia follow cara kita. Konsep dia adalah dia faham macam mana cara dia boleh makan dalam keadaan dia tak mengganggu pun dia punya progres berat badan. Ni dia. Nama dia adalah Puan Nurul Ikin. Puan Nurul Ikin, dia adalah seorang frontliner. Dia masa tu dia bekerja di masa dia bekerja di bahagian penjara dan tahun lepas kalau kita ingat ada satu kluster penjara kat Kedah. Dia ada dekat situ masa tu. Dan memang dia busy gila nak mampus masa tu dan alhamdulillah progress dia still lagi nampak dan dia nampak progress dia macam ni lah dalam tempoh yang tak lama pun. Apa yang dia buat, pertama sekali dia follow meal plan dan dia faham dan dia follow meal plan tu satulah, dia juga follow meal plan dan dia ada direct access dengan saya sebabkan dia ambil program Titanium. So saya pun akan selalu monitor progress dia. Saya akan bertanya soalan kepada dia macam mana progress dia selepas dah follow meal plan. Kalau katakan sempat kita akan buat one-on-one coaching. Kalau tak sempat pun saya akan call je macam mana dan dia akan share masalah dia kepada saya dan saya akan selesaikan. So apa dia buat, saya yakin ramai orang yang bekerja yang macam extra hours ni, tak kisah kerja kat mana sekalipun, mesti ada tempat yang dia boleh makan. Sekurang-kurangnya pasti Food Panda ataupun Grab Food dapat hantar makanan kepada dia. So persoalan dekat sini, adakah kita tahu nak pilih makanan macam mana? Semalam sebabkan ada sedikit macam kelang kabut kan, tak sempat saya nak pergi beli barang dapur. So last kali saya pergi order Food Panda. So makanan apa? Boleh je nak makan makanan dekat luar, tak ada masalah pun. Persoalan dia makanan apa yang sesuai, itulah yang menjadi persoalan sebenar. So saya cadangkan kepada mereka yang belum lagi mendaftar Zero to Slim Fit, komen Z2S sekarang, rapatkan soft Z2S tu. Sebab apa? Sebab itulah yang akan menjadikan link, kita akan dapat link pendaftaran. Saka saya akan detect yang korang semua dah menyeru nama dia dan dia akan datang. Kan? Inilah kisah daripada Kak Puan Nurul Ikin. Dan yang lagi best juga pasal Puan Nurul Ikin ni, badan dia dah nampak slim, berat badan dah start turun, dia rasa happy je. Baju-baju dia dah bertukar-tukar dah size dia. So dia memang dah dipuji makin slim dan sebagainya, memang terbaik. Memang sebenarnya nampak tak senyuman dia pun berbeza sikit. Senyuman, nama dia senyuman confident. Confident. Nampak tak gambar ni? Alright, so maksud dekat sini adalah semua orang boleh turunkan berat badan tanpa produk kalau dia ada ilmu. Setuju tak? Kalau dia ada ilmu, nak makan apa sahaja pun boleh. Kan? So saya nak, itulah soalan daripada Puan Aminah. Dan ada soalan lain lagi daripada siapa tu nama dia? Daripada Puan Rosmawati. Puan Rosmawati? Puan Rosmawati, ada tak Puan Rosmawati kat sini? Ada Puan Rosmawati ada tak nampak je. Ada Puan Rosmawati Ismail. Okey. Puan Rosmawati bertanya, salam coach, macam mana nak kira keperluan kalori harian seseorang? Saya sedang ikuti program meal plan coach. Saya nak tanya Puan Rosmawati, so far Puan Rosmawati macam mana keadaan diri Puan Rosmawati selepas dah ikut meal plan? Dah berapa lama Puan Rosmawati follow meal plan?
boleh tak komen sikit berapa lama dah? Ada tak dalam seminggu, 2 minggu macam tu? Dan boleh tak komen sekejap macam mana progres Puan Rosmawati? Okey, macam mana cara nak kira keperluan kalori Puan Rosmawati sehari? Boleh tengok dekat dalam Black Magic Mentoring, okey. Akses Black Magic Mentoring tu ada saya dah bagi kan, kalau katakan dah dapat meal plan, saya dah bagi sekali dengan username dengan password lagi. Boleh pergi ke bahagian rahsia asas kurus bahagian 1. Tonton video 1, 2, 3, 4, 5. InsyaAllah akan nampak progres. Okey, Puan Rosmawati kata dah ikut meal plan selama 3 minggu. Boleh tak Puan Rosmawati share macam mana progres Puan Rosmawati? Berat badan Puan Rosmawati berapa sebelum follow, dan berat badan Puan Rosmawati sekarang berapa lepas dah ikut meal plan tu? Dan boleh tak komen juga macam mana rasa tenaga badan Puan Rosmawati? Rasa segar ke, rasa macam nak melepet ke, macam mana pula rasa inch loss? Adakah inch loss Puan Rosmawati tu nampak dah susut sikit? Adakah juga Puan Rosmawati rasa mood Puan Rosmawati rasa okey? Boleh tak komen sekejap Puan Rosmawati? Okey. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? So, macam saya cakap tadi, kita boleh je pergi ke bahagian apa nama tu? Assalamualaikum. Alhamdulillah dah turun, itu pun ngelak-ngelak juga sebenarnya Zaz. Mengelak, kalau katakan tak mengelak tu mesti dapat turun sampai banyak kilo juga tu kan. So, pergi ke bahagian Black Magic Mentoring dekat portal BMM, okay, dekat dalam website batalfitness.com. Lepas tu pergi ke portal BMM. Lepas tu pergi dekat bahagian rahsia asas kurus bahagian 1. Pinggang susut sikit coach. Alhamdulillah, Puan Rosmawati, tahniah. Bagi sikit. So that's why kita sangat-sangat appreciate student kita yang share progress mereka masing-masing. So tahniah kepada Puan Rosmawati dan juga ke semua student saya yang follow cara kita dan dapat result lah pun. Lambat habis kelas mengaji, tak apa. Kak Yung, penting lalu mengaji tu. Okay. So itulah yang pertama, itulah soalan yang kedua terakhir kot. Saya rasa tak ada orang tanya saya apa soalan lagi. Kejap saya tengok je ada tak orang tanya saya apa soalan lagi. Ada seorang lagi tanya, nama dia Puan Haslina Harun, dia tanya pada saya. Okay, dia tanya kepada saya, Assalamualaikum coach. Maaf baru nak tanya, apa beza minum ais kosong dengan air kosong biasa? Okey. Itu dia tanya pada saya. Soalan daripada Puan Haslina Harun, dia tanya apa beza minum ais dengan minum air kosong? Jawapan dia adalah sejuk dia lah. Sejuk dia. Okey. Sebenarnya kita boleh je minum apa-apa. Ais suam ke, ais kosong ke. Cuba kita kena faham minum ais kosong ni dia dikaitkan, minum ais dia dikaitkan dengan saraf. Kan? Saya tak pasti tapi saya bukan pakar saraf, tapi katanya saraf lah akan menyebabkan kita jadi macam something happen, angin lah dan sebagainya. Bukan nak kata tak boleh minum langsung, boleh je nak minum. In fact sebenarnya air sejuk, okay, dia akan meningkatkan metabolisme kita. Tetapi of course ada trade off. Dia akan meningkatkan metabolisme tetapi dia akan menyebabkan kita mungkin ada masalah saraf yang saya tak pasti ya ke tidak. So saya just terima je lah kan. So dari segi kalori tak ada masalah pun. Dia tidak akan membuncitkan, dia tidak akan menjadikan kita gemuk kalau kita minum ais kosong. Dia takkan menyebabkan kita dapat penyakit. Dia yang pastinya air yang sejuk dia akan meningkatkan metabolisme kita sebabkan bila kita minum air sejuk, badan kita akan cuba memanaskan air sejuk tersebut dan perbezaan suhu daripada air sejuk tu kepada suhu core body temperature kita memerlukan tenaga dan tenaga tu diambil daripada dalam badan kita. Kenapa? Sebabkan sebabkan air tu tak ada tenaga, zero kalori. Badan kita boleh keluarkan tenaga untuk memanaskan air tu secara naturalnya, secara tak langsung dia meningkatkan metabolisme. So kalau katakan minum air suam pun sama juga, biasanya air suam tu kita nampak dalam 45 degree ke 50 degree pun sama juga konsep dia akan merendahkan sikit temperature tu sebabkan nak capai ke dalam satu keadaan. Nama keadaan itu adalah equilibrium. Equilibrium itulah yang akan menyebabkan kita punya metabolisme kita meningkat sikit. Perubahan suhu dalam air itu ada dalam badan kita, itu akan meningkatkan kita punya kita punya
metabolisme kita. Okay. So itu je soalan-soalan yang diberikan kepada saya. So terima kasih kepada yang join kita punya live, yang bertanya soalan, saya sangat-sangat appreciate. Saya harap apa yang kita sampaikan pada malam ini akan memberi manfaat. Hai Puan Syarimi, Puan Siti Selina, Kak Mi, okay, masih lagi berada dalam ni, terima kasih. So yang ada dalam TikTok ni pun sama juga siapa yang join tu. Hai Puan Kamalia Yusof ada kat sini, kenapa bukan dekat dalam Facebook page tadi? Macam nampak kan Facebook page tadi. Anyway, terima kasih sebab kalian join Facebook live ni. Okay, dapat sesuatu tak? Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen saya dapat sesuatu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin sekiranya dapat sesuatu daripada apa yang saya sharekan pada malam ni. Dan again, kalau katakan akak suka minum air suam cantik. So kepada yang belum lagi join kita punya webinar Zero to Slim Fit, boleh komen Z2S, nanti saka kita akan PM masing-masing untuk invite masuk dekat dalam kita punya webinar Zero to Slim Fit yang bernilai RM199 yang kita berikan secara percuma je, khusus untuk mereka yang committed nak turunkan berat badan tanpa produk. Untuk yang ada dekat TikTok, boleh pergi ke profil saya, situ ada link, boleh klik dekat link situ, link untuk mendaftar Z2S Zero to Slim Fit yang dekat dalam Telegram channel. Nanti insyaAllah from time to time saya akan letakkan link pendaftaran Zero to Slim Fit supaya kita boleh mendaftar. Terbaik kalau katakan yang belum lagi pernah join. Alright, saya rasa tu je daripada saya. Terima kasih sebab kalian join kita punya live. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Terima kasih kepada yang join dalam kita punya Telegram channel, Facebook page dan juga TikTok. Alright, saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.